Okey, tuan-tuan dan puan-puan, dalam kita menghampiri hujung kepada kita punya program ini, bagi tuan-tuan dan puan-puan yang perasan, alhamdulillah perasan, ya. Bagi yang mungkin tak berapa nak kita prihatin, misalnya dalam Kata Negeri Perlis ni kita mengamalkan prinsip apa? Keterbukaan antara lain. Sebab itu tuan-tuan boleh kita mendapati dalam ahli-ahli Majlis Agama Islam dan juga ada Istiadat Melayu Perlis, begitu juga ahli Jawatankuasa Syariah ataupun Majlis Fatwa Perlis, ada ahli-ahli yang parti dia apa? Parti dia ini kalilah. Ada ahli-ahli dia yang parti dia lain kalilah, sebab dia menang. Dan ada juga ahli-ahlinya yang tidak ada partilah, pun ada itu. Ya, jadi dalam banyak lah yang ada dalam kata dunia ini, kalau nampak ada perkara-perkara yang kurang baik, kita ucapkan innalillah, kita ucapkan astaghfirullah. Kalau kata nasihat kita diterima, kita ucapkan alhamdulillah. Dan kalau belum lagi, jangan putus asa, usaha lagi, insya-Allah. Ya, perkara tu dia akan mari juga. Ya. Jadi ada satu soalan yang saya terima melalui SMS juga ada. Saya pun tak tahu macam mana main. Okey. Saudara kita ni bertanya, soalannya pendek saja. Saya ingat ini soalan terakhir dah, no? Kalau ada lagi soalan lain, kalau ada? Okey. Okey, baik, sila. Saya nak baca satu lagi soalan daripada SMS. Soalan daripada SMS berbunyi, saya nak tanya, boleh tak ulama diberi kuasa lebih besar daripada umara di Malaysia ini? Boleh ataupun tidak, ya? Jadi soalan daripada saudara kita, akhi kita daripada Indonesia, saya rasa sebagai speaker, saya memberikannya kepada Yang Berhormat Senator Datuk. Dan kemudian soalan daripada SMS ni kepada Ustaz Kata Nizamuddin, sebab selepas ni kita akan mulakan sesi penggulungan, insya-Allah. Jadi soalan yang lah tu kira soalan yang agak kita punya impian dan cita-cita lah sebenarnya. Bukanlah ia itu sebagai sesuatu yang aneh dan sesuatu yang pelik, tapi itu yang diimpikan, itu yang diharap-harapkan. Tetapi kita kena tengok kepada realiti dan juga kenyataan, supaya ia tidak tertinggal sebagai sesuatu yang ideal saja. Perlu berpijak di bumi yang realiti. Memang benar Allah telah utuskan pada Nabi Allah Sulaiman itu, dia ada al-mulk, dia ada risalah, dia ada raja, dia rasul, dia nabi. Maka dia dapat pula Balqis, yang dikatakan istilahnya dahlah raja, dahlah menjadi rasul, menjadi nabi, dapat pula pemasyuri malaikat Sabah ataupun ratu daripada Sabah. Rasulullah SAW yang diutuskan, yang dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, juga menjadi pemimpin, juga menjadi pentadbir. Perlu kita lihat, bukan semata-mata Rasulullah itu menjadi tokoh yang mampu mengeluarkan daripada zulumat kepada an-nur, bukan sekadar membawa al-iman daripada kejahilian ataupun syirik dan kufur, tetapi baginda sesudah berhijrah, baginda merupakan ketua negara yang mahir. Kadang-kadang itu juga satu aspek sunnah yang perlu kita kembangkan di sini juga, agar kita tidak melihat sunnah itu daripada aspek ritual dan juga amalan-amalan yang tertentu. Saya pernah mengupas dan membentangkan satu kata kerja, itu bagaimana Rasulullah merawat krisis ekonomi di Bandar Madinah, dan baginda mampu untuk mendepani krisis ekonomi di Madinah yang berlangsung dan berlaku pada keluarga baginda, kepada isteri baginda, kepada kehidupan para al-muhajirin yang begitu naif ketika itu. Lalu seawal Rasulullah berhijrah, baginda telah pun menghijrahkan juga Madinah yang bernama Yathrib, pecah dan belah
rosak dan juga pecah itu kepada Al-Madinah. Dalam masa yang sama, Madinah itu merupakan satu iklan dan sebagai satu kempen. Nak pergi mana ni? Kalau dulu dia panggil Yasrib, maka Yasrib itu maknanya pecah. Ya, Aus dengan Khazraj macam mana duk bergaduh lagi kau? Orang duk tanya tentang gaduh berkelahi. Tetapi bila tukar nama Al-Madinah, membawa sesuatu yang dipanggil optimistik, yang baik, maka Nabi merupakan perancang dan pentadbir yang baik. Nabi juga, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah pun menukarkan nama Aus dan Khazraj kepada Al-Ansar. Orang yang datang tidak disuku-sukukan mengikut kabilah, agar mereka tidak ta'assub dan fanatik kekabilahan, lalu ditukarkan kepada Al-Muhajirin. Bukan itu saja, bahkan dipersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar, antara Salman dengan Abu Salamah dan Ummu Salamah. Marilah Salman Al-Farisi ke rumah Ummu Salamah dan Abu Salamah, mai-mai jamu makanan dan seumpamanya. Dilihat oleh Salman. Ini satu riwayat yang menceritakan ziarah tersebut berlaku, dan Salman pun tengok isterinya tidak perform dengan pakaian yang cantik dan kemas, dan rumah pun tidak terurus. Sembahyang malam tak tinggal, puasa tak mentinggal. Dia ramai lagi. Sampai Salman pesan, mai lah Abu Salamah tidur dulu, tak tidur malam. Mulai maka Rasulullah dia pesan, Rasulullah dah berpesan kepada kita, inna li rabbika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan. Untuk Allah ada hak dia, untuk keluarga pun ada hak, untuk hang pun kena ada hak juga. Buat juga hak, jaga juga, rehat juga, sihatkan badan. Yang pada tidur malam masa apa mai tidur dulu, lepas tu baru qiyamul. Ini yang bagus yang Rasulullah programkan, persaudaraan dan macam program anak angkat apa-apa macam itulah kan, program untuk nak menyatu padukan golongan ini. Sehingga kan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan mampu untuk mempertautkan hati dan mengelakkan berlaku perpecahan. Kemudian diikuti dan diteruskan oleh Abu Bakar As-Siddiq, orang yang begitu alim. Mana tidaknya Rasulullah lantik dia ke imam semasa Rasulullah masih ada. Allah juga lantik dia sebagai pengiring hijrah Rasulullah SAW. Maka tentulah tuan-tuan yang dirahmati Allah, Abu Bakar As-Siddiq layak menjadi pemerintah. Di sebalik, dia juga hendaklah dipahami, dia itu lebih mahir dan lebih berat, dia itu pemberat dia, dan dia ada lebihnya tu, bonusnya dia memang benar-benar cekap dalam bidang pentadbiran. Sebab itu kita telusuri sunnah Nabi SAW, escort dan juga yang selalu diiring Rasulullah pergi lawatan-lawatan, turun ke padang, turun pergi rumah sahabat ni, rumah sahabat ni. Siapa yang selalu iring Rasulullah? Pegawai kanan yang diiring Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, bukan. Mereka dalam bidang agama, mereka dalam bidang itu keilmuan. Tetapi dalam bidang pentadbiran kena ada orang tu. Sebab itu kalau kita rujuk lagi, kita cuba bedah siasat lagi, screening lagi, Abu Bakar bukanlah daripada mukthirin riwayah, bukan orang yang kuat dan banyak meriwayatkan hadis. Umar bukan banyak meriwayatkan hadis. Ada hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat, hadis ahad itu Sahih Bukhari, tetapi tidaklah daripada al-mukthirin, iaitu muqillin. Menunjuk kata bahawasanya dalam pada dia itu ulama kena ada juga kekuatan dan power dalam bidang pentadbiran. Bukan semua ulama boleh dinaikkan sebagai umarak tu. Saya pun takut juga. Sebagai saya ulama pun bukan saya nak jenis junjungkan dan saya nak promote naiklah ulama. Lepas tu tak hati mentadbir, susah juga. Saya cakap tu terang. Lepas tu tak hati mentadbir, tunggang langgang pentadbiran negara dan negeri. Bahaya. Oleh demikian perlu ada garapan. Dia itu alim dan dia itu mahir dalam bidang pentadbiran, cekap, dan dia itu perlu belajar. Itu yang saya nak katakan. Mereka Abu Bakar, mereka Umar duk belajar lama dah, ikut duduk turun padang lama dah dengan Rasulullah, tengok sana, tengok rakyat jelanta, dan akhirnya memang tu yang Nabi calonkan tu bukan orang lain, bukan Abu Hurairah dan bukan Abu Musa Asy'ari ketika mana la tas'alul imarah tu. Sebab Nabi pun pandang yang mana yang layak untuk jadi ketua, yang mana yang tidak layak.
Inna khaira man ista'jarta al-qawiyul amin. Sungguhnya orang yang lebih layak itu yang qawi dan amin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, justru hendaklah berpijak di bumi nyata. Zaman sekarang nak dapat dua-dua dalam satu, Allah Akbar. Alangkah baiknya lah. Saya ulangkan balik. Alangkah baiknya kalau tak, berpadulah al ulama dan umara atas wacana kita.